السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah melalui malam 29. Dengan itu maka habislah malam-malam ganjil. Ganjil tu pada tafsiran kita lah, kerana dia berdasarkan kepada penentuan Ramadan itu sendiri. Sebab tu kita penuhkan 10. Kemungkinan dia ganjil pada kita, dia genap pada orang lain, dan juga sebaliknya. Tapi 29, 21, 23, 25, 27 dan 29, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Dan sebahagian besar di kalangan kita mungkin telah menghabiskan bacaan Al-Quran. Sebelum kita masuk kepada juzuk yang ke-29, iaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk, ialah surah At-Tahrim yang selalu kita baca. Cuma sekadar mengingati kita, Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim, setelah Allah ceritakan tentang bagaimana kerenah beberapa orang di kalangan isteri Nabi, secara khususnya ialah Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha. Kedua-duanya merupakan anak dua tokoh sahabat yang besar, iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Biasalah orang perempuan ni kadang-kadang dia ada sikit masalah rumah tangga, terutama apabila mereka hidup berpoligami, kerana ada isteri-isteri yang lain. Nabi SAW, sebahagian ahli-ahli sejarah sirah cuba untuk letakkan macam ada dua kumpulan di kalangan isteri Nabi. Bukan kumpulan ni maksud duk berkelahi memanjang, dah. Maksud macam dua grup. Satu grup Aisyah radhiyallahu anha dengan Hafsah, satu lagi ialah Ummus Salamah. Tapi bukanlah maksud depa ni duk berkelahi memanjang. Syiah cuba exaggerate benda ni supaya jadikan seolah-olah permusuhan yang meruncing antara Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah. Dia tak sampai macam tu. Cuma Ummu Salamah ni dia satu orang yang matang dengan ada cara dia. Aisyah seorang wanita yang bijak dan alimah, dia seorang yang alim di dalam ilmunya, dan kedua-duanya mempunyai kelebihan. Setelah Allah Ta'ala cerita hal ni, Allah Subhanahu wa taala sebut satu perkara tentang untuk kita semua ingat. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, pelihara diri kamu, wa ahlikum, dan kaum keluarga kamu, nara, daripada api neraka, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu merupakan manusia dan batu-batu, 'alaiha malaikatun, di atas neraka itu ada malaikat, ghilaz. Perkataan ghalidh, ghilaz dalam bahasa Arab maksudnya keras, maksud kasar. Sebab itu ghalidhul qalb, Quran kata ghalidh yakni keras hati, kasar. Malaikat yang kasar dalam tindakannya, seperti mana kata As-Sa'di. Shidad, dan keras pada suaranya. Sebab itu benda yang menakutkan kita tengok orang tu kasar dan kemudian keras suaranya. 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amaruhum, tidak pernah menderhakai Allah apa yang Allah perintah pada mereka,
wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apa yang Allah suruh, apa yang mereka itu disuruh. Yakni dia riwayat, dia sebut secara majhul, yakni apa saja yang Allah perintah, dititah perintah pada mereka, mereka buat. Ayat ini adalah ayat yang sangat beban di atas bahu kita semua, khususnya orang lelaki. Kerana Allah jadikan tanggungjawab seorang bapa itu bukan sekadar dia kena pergi cari makan anak-anak dia supaya ada rumah, ada tempat tinggal, tapi tanggungjawab seorang suami itu lebih daripada itu. Tanggungjawab seorang suami itu ialah memelihara kaum keluarganya daripada api neraka. Yang lain tu hak di dunia ni banyak kita telah buat. Bagi dia ni, dia tak berapa sihat. Jangan dia kacau orang lah. Tanggungjawab suami itu ialah memelihara kaum keluarganya daripada api neraka Allah Jalla wa'ala. Hal lain ni banyak kita telah buat atas muka bumi ni. Bagi rumah kita bagi, tempat tinggal kita bagi, makan kita bagi. Kadang-kadang kita kata ni, aku ni bahagian tanggungjawab aku ni dah habis dah, besar, hampa aku dah besar dah, makan, sekolah semua aku dah bagi. Tapi ada satu tanggungjawab yang paling besar sekali yang mesti dilakukan oleh kita sebagai orang yang mengetuai kaum keluarga, ialah memelihara kaum keluarga kita daripada api neraka. Yang ni mungkin ramai orang terlepas pandang, maka dia rasa dia okey dah, apa nak lagi, pelajaran aku bagi, makan cukup di rumah kita ni, rumah kita pun ada, tapi dia tak pelihara kaum keluarga daripada api neraka. Nak memelihara kaum keluarga daripada api neraka, artinya kita tu sendiri mesti takut ke api neraka. Kita tu sendiri mesti membentengi diri kita daripada api neraka. Kalau kita jaga, Allah sebut tentang neraka ni pasal bapak ni, bapak yang sebenar dalam erti kata bapak, kalau tengok anak dia orang pukul, marah dia, naik dia punya syekh, semangat dia sebagai bapak tu, kecemburuan dia sebagai ketua keluarga. Isteri dia kalau orang kacau, naik kecemburuan dia sebagai ketua keluarga. Tiba-tiba tengok orang pukul isteri kita ataupun orang pukul anak kita, tak boleh duduk kita. Tengok anak kita demam, mak bapak kadang-kadang tengok bapak anak dia sakit, dia sanggup, dia keluar di dalam TV, surat khabar, saya merayu, tolonglah anak saya. Kenapa? Walaupun dia rasa malu ataupun beban, tapi kerana sayang dia ke anak dia. Berhujan berpanas dia kerana nak memastikan anak dia selamat dalam kehidupan di dunia ni. Allah kata, Allah bila sebut tentang neraka, Allah kata alaiha waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan api neraka, alaiha malaikatun ghilazun syidad, di atasnya ada malaikat yang kasar dan bengis. Kita pun tak mau kalau kata anak kita nak pergi hantar satu sekolah, ada di sekolah tu cikgu tu kasar bengis, tampar anak kita. Anak kita buat salah sikit tampar, buat salah sikit pukul, marah kita pergi serang sekolah. Sebab kau jangan tampar ni anak aku bapak dia pun tak nak tampar. Bagaimana mungkin untuk kita biarkan anak kita, isteri kita yang kita sayang masuk dalam neraka? Maka Allah timbulkan hal ini, wa qu anfusakum wa ahlikum, pelihara diri kamu dulu dan kaum keluarga kamu daripada api neraka. Maka ini adalah tugas yang Allah Subhanahu wa taala telah bebankan atas bahu kita. Maka kita duduk sendirian, kita cuba fikir banyak mana yang kita buat program
ataupun banyak mana kita kadar-kadar usaha kita untuk memelihara diri kita dan kaum keluarga kita daripada api neraka. Hal lain tu bagus dah, keluar pagi pergi pejabat, balik ataupun keluar pergi kerja, cari siang malam, berpeluh berpanas, semangat kita, tak apa, demi isteri dan anak-anak. Ada orang sanggup mati dia, betul pun agama menyuruh. Tapi yang agama suruh juga, yang besar sekali, yang kita tak nampak ni, kehidupan yang panjang. Di dunia ni ada anak kita, bapak dia cuba usaha bagi ubat, bagi apa, tapi meninggal, sakit mati. Tapi kadang-kadang bila meninggal lama sakit anak tu, dia kata tak apalah, Allah ambil dia pun elok dah, kesian dia hidup di dunia ni. Sampai tergamuk kita pun pasal kesian kat dia. Bila ada isteri kita, tak apalah dia sakit lama dah ustaz, kata saya pun redha lah, kata kesian tengok dia menderita atas katil. Sebab apa? Sebab kita kesian. Tak apalah, biar berakhirlah sakit dia tu. Akhirat neraka ni dia tak berakhir dalam tempoh sebulan 2 bulan. Sehari bagaikan 1000 tahun kita. Macam mana kita nak biarkan diri kita dan keluarga kita di dalam api neraka? Maka untuk begitu, program hak besar sekali yang Quran sebut tentang kerja kaum keluarga ini, Allah Subhanahu wa taala kata, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah kaum keluarga kamu salat dan sabar di atasnya. Kadang-kadang bapak dia bagus dah, pagi-pagi bangkit awal mandi dia main masjid, anak dia tidur masjid, dia pula lepas semayang pergi kena kopi secawan ke apa, duduk bersembang dengan kawan, dengan roti canai bagus, pukul 8 sampai di rumah anak duduk tidur. Sedangkan ini yang semayang alhamdulillah lah, tapi Allah kata wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, suruh kamu keluarga kamu salat dan sabar di atasnya. Cuba kita kira sebahagian orang lah, tuan-tuan mungkin insya-Allah kita semua tahu berapa kali perkataan anak dia suruh pergi sekolah, pergi tuition, belajar rajin-rajin, orang berapa kali suruh solat. Solatlah, semayanglah. Malam-malam Ramadan ni nasihat anak-anak dia, pergilah solat, marilah masjid. Berapa kali kita tu bagus dah. Ini kerana kuncinya kalau dia solat, yang lain akan mudah. Yang lain akan mudah. Sedih kita kalau tengok cerita anak-anak tak ada baju raya, tak ada apa musim raya ni. Tapi bila anak kita tak salat, semua orang tak rasa, dia kata tak larat darang, tak larat suruh, banyak tu kita. Tapi kalau anak kita yang lain, dia tak sakit ke apa, bersungguh kita. Tapi nak berubah dia kalau dia tak solat tu, tak bersungguh kita. Dan Allah Ta'ala sifatkan Nabi Ismail alaihi salam, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakat wa kana 'inda rabbih mardiya. Dia suruh Nabi Ismail, kita Nabi Ismail ni pergi, orang Malaysia ni orang mana-mana pergi Mekah, ada Hijr Ismail. Hijr Ismail tu dia sebahagian daripada Kaabah. Setengah orang kerana dulu Kaabah ni dia bina tak cukup belanja, Quraisy tak cukup belanja, jadi dia tak masukkan, dia tak masukkan sekali daripada Hijr Ismail. Patut Hijr Ismail tu masuk sekali. Jadi macam itulah dia ada Hijr Ismail. Kita panggil Hijr Ismail. Orang kata Hijr Ismail, kita nak tahu di mana Hijr Ismail. Kerana hubungan hati kita dengan para nabi. Lalu tengok ada makam Ibrahim, tak disuruh pun untuk pergi sapu-sapu dengan dia, pakatlah duk sesak nak pergi tengok makam Ibrahim. Tu je nampak bekas kaki Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hak mai di Kedah tu kaki siapa kita pun tak tahu. Pakat duk picum kaki mana, lebak kaki Bigfoot mana dia ambil, pakat duk picum ramai-ramai. Sebab tu agama ni dia suruh kita berakal. Afala ta'qilun, takkah kamu berakal? Sebab tu orang tak berakal ni tak wajib hukum agama. Tak semayang pun tak salah, jenis tak berakal. Hak cium tu saya tak tahu dia masuklah mana, tak pasti, nak kena cek. Cuma
Kenapa? Kerana kita nak sangatlah Nabi Ibrahim alaihissalam ni sebut Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Allah bukan suruh kita ambil nama dia. Ramai orang nama Ismail, baguslah. Allah bukan suruh tu pada kita ya. Allah bawa para Nabi ni supaya kita contoh mereka. Antara yang dibuat oleh Nabi Ismail alaihissalam, wa kana ya'muru ahlahu bis salah, dia perintah kaum keluarga dia dengan salat, waz zakah, wa kana 'inda rabbih mardiya, perintah salat dan zakat. Ini kerja kita. Kalau kita tengok, kita selalu namakan orang itu pendakwah, itu dia tu pendakwah. Kita bapa ni pendakwah, kita dakwah pada anak-anak kita. Anak-anak kita membesar, kita bagi tahu dia, kita bawa main masjid. Ni bulan-bulan puasa ni, berapa orang bawa anak-anak mereka mari ke masjid. Isteri dia, kadang-kadang kita duduk tanya balik rumah, kita tanya isteri kita, kuih raya siap dah kah? Baju raya siap dah kah? Lansir siap dah kah? Kita tak tanya khabar kat dia, macam mana baca Quran, semayang dah kah? Tak mau iktikaf ke malam ni? Kita tak tanya. Ini supaya kita koreksi balik diri kita dalam hal-hal yang seperti ini. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'a sinin, suruh anak-anak kamu semayang ketika mereka 7 tahun. Anak kita masuk sekolah tu kita bersiap. Bila tengok ni tahun depan ni dah 7 tahun ni nak masuk sekolah, kita tunjuk kat orang kita. Jadi apa nak masuk 7 tahun kita nak bersiap, kita pun siaplah, beli pakaian dia, beg sekolah dia, baju sekolah dia, kita tanya daftar dia. Baguslah, sebahagian daripada tanggungjawab kita. Tapi 7 tahun dia masuk, kita dah bersiap dah patutnya. Tahun depan masuk 7 tahun, bapak punya tugas kena bagi tahu pagi tu bangkit untuk salat. Dia suruh 3 tahun suruh, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'ul 'ashr sinin, dan pukul mereka ketika mereka umur 10 tahun. 10 tahun. Ini pun satu ujian Tuhan. Sebab tu saya selalu kata dalam hadis ni yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kadang-kadang kita ni kena jugalah, tapi tersilap sikit. Kesedaran kita mari lewat. Bila kesedaran mari lewat, oh dia kata aku kena tunai tanggungjawab. Balik pagi anak kita tidur. Sebelum ni tak nak suruh. Umur dia dah 16 lah. Pam, kita pukul dia. Pasal apa ayah pukul bagi-bagi ni? Bapak kena pukul anak kalau tak salat. Betul lah juga. Tapi agama dia pergi berperingkat. 3 tahun suruh. Sebab tu bila kita nak kahwin, ni bagi tahu Kahad nak jadi pak mentua, dan juga mak mentua, dan juga yang belum kahwin, pilih anak menantu hak tahu untuk mengerjakan salat, yang mengambil berat tentang salat. Kalau boleh suruh dia jadi imam sekali, imam rumah kita. Nak jumpa minta kata mai masa maghrib lah kan. Mai maghrib dia pun suruh dia jadi imam maghrib. Mai rakaat ketiga dia qunut. Berat. Kata kami subuh pun tak qunut. Ada satu orang malas tapi dia ustaz, cerita dengan tuanku dia jadi bila tuanku ada di belakang, orang bagi tahu dia sembang, bukan suruh sembang. Di perlis ni sir kita maksudnya bismillah tu sir, bukan suruh dia sir, dia nak tak sir ikut dia lah, tapi kita cerita sir. Dia jadi imam, dia sir semua, takbir sir. Jadi tak dengar dia jadi imam, rokok tak dengar, sujud tak dengar, jenuh orang duk kelin dia. Barangkali dia nak hormat, tuanku dah di belakang, dia faham sir tu sir semua. Tu terang mengaji agama. Ada satu orang perempuan bawa 2 orang anak. Dalam hadis Bukhari, datang jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Mari minta ke Aisyah radhiyallahu anha kalau ada makanan ke apa. Susah.
Aisyah cari makanan di rumah Nabi. Rumah Nabi pun tak ada apa, kan? Nabi duduk rumah biasa je lah, kan? Tengok-tengok ada kurma satu. Aisyah bagi, ada kata kurma ada sebiji. Kurma sebiji. Kita pun tak pernah derma kat orang kurma sebiji. Dia ni ambil kurma ni, anak dia 2 orang, dia koyak kurma tu, seorang bagi kat seorang ni, bagi kat faqasamat bainas natain, dia bagi kat 2 orang ni. Aisyah tengok dia. Aisyah ni dia tak ada anak, tapi dia faham lah, dia ada anak, saudara dia Urwah, tapi dia tak ada anak. Jadi bila Nabi SAW balik keluar, dia bagi tahu kepada Nabi SAW. Dia kata tadi ada perempuan seorang, dia bawa 2 orang anak, bagi satu kurma, dia ada koyak, dia bagi, dia tak makan, dia bagi ke anak dia. Nabi SAW kata, man ibtuliya min hadhil banati bi syai' kun lahu sitran minan nar. Siapa yang Allah Ta'ala uji dengan anak-anak perempuan ni sesuatu, dia akan menjadi benting daripada api neraka. Orang Arab dulu ni, dia dengan anak perempuan ni tak apa mau. Bukan semua tak mau. Siapa mengaji, kadang-kadang ustaz kita ni dia tak kritis dalam membaca teks. Kalau Arab bunuh semua anak perempuan, tak ada bini lah orang Arab tu. Dia ada yang bunuh, ada yang tak bunuh. Orang kata Umar bin Khattab bunuh anak perempuan dia. Kalau dia bunuh, tak ada lah Hafsah binti Umar tu yang kahwin dengan Nabi tu anak Sayyidina Umar, kan? Ramai dia bunuh, ada lah kes-kes yang dia bunuh. Bila dia adat jahiliah itu terlalu menguasai, dia bunuh. Banyak ahli psikologi ni, panjanglah cerita kenapa mereka bunuh. Sebab kenapa bunuh tapi tak korang juga anak Arab tu, sebab laki mati ramai juga, mati di medan perang. Perempuan tak mati di medan perang. Jadi bunuh mai dengan tanam mai lebih kurang sama lah, kan? Tapi tak apa, dia bunuh, dia patut suka. Sebab Arab ni dia kalau hamba dia kalau anak-anak dia nama cengih-cengih. Asad tu nama Asad, kan? Numair, Namir, kan? Singa, rimau, macam-macam nama, kan? Kalau hamba-hamba dia ni, dia buh nama elok-elok. Orang tanya siapa hamba ni, bagi kat dia, apa nak kat kita, dia kerja dengan kita. Anak ni nak pertahan diri, sebab dia nak anak perempuan, anak lelaki. Bila anak perempuan, dia tak berapa happy dengan anak perempuan. Pasal Arab ni dia ada kesombongan, pride dia. Nanti satu masa saya cerita tentang Dahis dan Ghabra, cerita perang Arab. Tapi yang pentingnya ialah Arab ni dia tak suka dengan anak perempuan. Tapi bila ada orang boleh jaga anak perempuan ni elok, agama puji dia. Barangkali dapat anak lelaki ni, ada anak lelaki boleh jadi ustaz, boleh jadi tu imam. Macam itulah fikiran orang Melayu juga. Tapi Nabi kata kalau ada anak perempuan, kita buat elok-elok kat dia, Allah uji kita dengan dia, nak jaga bukan senang. Dia boleh jadi benteng antara kita dan neraka. Maka dengan tu kerja anak perempuan lebih benar. Anak lelaki suruh sembahyang je, anak perempuan nak kena suruh tutup aurat, jangan keluar, tak kena, jangan duk pergi keluar dengan orang. Panjang cerita. Susah hati kita fikir anak perempuan ni. Satgi dia duduk seorang-seorang, dia buat apa, orang buat apa kat dia, keselamatan dia. Sebab tu agama tak benarkan wanita bermusafir sendirian, kerana tak mau ditimpa suatu musibah kepada dia. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni, Allah Taala ingatkan kita supaya kita pelihara diri kita dan kaum keluarga kita daripada api neraka. Maka marilah kita jaga diri kita semua, minta doa selamat jauh daripada api neraka. Marilah kita jaga anak-anak yang di bawah kita. Kalau dah kita terlepas itu ni, kita tak ada najak dia apa, kita pun balik kat 45 dah, ataupun balik 56 dah, baru teringat pintu masjid. Macam mereka buat lawak bodoh tu lah, kan, yang pak dia ajak dia pergi masjid tu,
malam bulan puasa tu dia habang kepada dia malam Lailatul Qadar. Tengok apa? Tengok kubah duduk ke bawah. Dia kata pak dia kata hang ni nampak sangat lama tak main masjid, dia renovate masjid tu kan, bukan malam Lailatul Qadar. Tapi nak ceritanya ialah lauk cerita lah tu, tapi maksudnya kita lambat hari tu ni habang kanak kita. Depa balik main raya-raya ni kata ayah dulu ni kurang sikit dengan tanggungjawab. Ayah pun sedang agama ni lewat sana, dia minta maaf kat hangpa. Minta tolonglah hangpa jagalah agama ni. Dulu tak ada nak petua kat hangpa, nak nasihat hangpa. Tak ada orang bagi tahu nasihat. Minta maaf banyak pada hak hangpa yang ayah kurang. Jagalah diri hangpa daripada api neraka. Jagalah agama. Berpeganglah kepada agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.